600 tripod. Okey. Jam 6.45 kita bergerak menuju ke Lenggur di Jenerio. Okey, kita bersama dengan seorang lagi member baru. Jadi, hai. Okey. Terus sekarang kita bertiga menuju ke kita dah sampai di Kota Tinggi sekarang. Okey, kita singgah kejap makan sarapan pagi. Sarapan pagi. Pagi. Sebelum masuk hutan, isi perut dulu. Ini kat mana ni? Cuma luar? Sempang Gugusan Tenggaro. Apa? Sekali lagi? Simpang? Sempang Tenggaro. Tenggaro. Sempang Tenggaro. Panjang benar nama dia. Tapi kalau nak Gugusan Tenggaro. Gugusan Tenggaro. Tu Gugusan Tenggaro. Ni nasi lemak Tenggaro. Tenggaro, mudah-mudahan. Okey. Sedap ni nasi lemak Tenggaro ni. Insya-Allah. Saya nak kacang lebih sikit. Aku lalu lepas dengan nu ke apa, saya boleh lalu buncis sini. Dekat kedai warung Mak Minah. Warung Mak Minah ya semua. Tu ada table nampak besar. Ni asam pedas ada. Sebab punya mama asam pedas ni. Okey, kita akan sampai ke lokasi penggambaran. Okey, kita bersama dengan bird guide kita. Ya, harap dapatlah burung-burung yang ni. Burung-burung yang pelik-pelik. Pelik-pelik ini ya, yang rare-rare. Rare. Ini lokasi pertama kita. Okay, target utama bandit pita. Target pertama apa? Bandit pita. Bandit pita. Masuk-masuk dah nak cari yang rare terus. Ni broadbill. Okey. Ni laluan balak laluan balak yang kita masuk. Okey, singgah di sini. Setelah hampir 3 bulan 3 bulan tempoh PKP. Kami tidak masuk ke hutan. Okey, agak rindu dengan bau-bau hutan. Kita hidu bau hutan amat nyaman sekali. Okey. Ada? Sebagaimana yang saya beritahu sebentar tadi, yang kami sudah hampir 3 bulan tidak datang ataupun masuk ke hutan ini kerana PKP, dan saya rasa amat suka hatilah selepas 3 bulan pada hari yang ke-100 lebih kita masih lagi dalam MCO PKPP, tapi kita syarat-syaratnya telah dilonggarkan dan kami boleh menangkap gambar burung di hutan ini. Di manakah saya berada sekarang ini, saya tidak boleh mendedahkan lokasi sebenar kerana yalah kita takut para penjebak burung kalau mereka melihat video ini mereka akan cari lokasi ni. Jadi tempatnya biasanya kami akan rahsiakan kecuali di kalangan birding photographers. Okey. Hari ini saya akan tunjukkan sedikit aktiviti birding fotografi kami. Apakah alat yang kami gunakan dan bagaimanakah cara kami mengambil gambar lah. Okay, saya menggunakan kamera Sony Sony iaitu A7R4. Kenapa saya gunakan A7R4? Ialah kerana megapiksel dia agak besar dan bila kita ambil gambar yang kecil, kita mudah untuk crop untuk dapatkan detail yang lebih jelas. Okay, saya menggunakan ni dot sight. Dot sight ni ialah satu device untuk kita target burung ataupun subjek kita secara lebih tepat Kerana kadang-kadang kalau kita tengok ikut viewfinder kita tak jumpa. Mata kasar pun tak jumpa. Sebab tu ada dot sight ni agak memudahkan kita untuk target. Dia macam rifle lah. Rifle kan kita ada target sasaran kita di mana. Okay. Dia ada tanda merah kat depan ni, tak nampak. Jadi memudahkan kita untuk mencari subjek burung. Kemudian saya menggunakan lens. Okay, ini lens Sony 200-600. Range 600 ini adalah yang terbaik lah dalam membuat penggambaran burung. Minimum untuk
Penggambaran burung ni biasanya mereka menggunakan lens yang berjarak range 300 mm lah. Kemudian saya guna ini pula ialah fluid head system. Okey. Ini ialah jenama Manfrotto yang terbaru, Nitrotech 608. Ini yang latest, saya amat suka guna ni sebab dia berfungsi mengikut kehendak kita. Okey, katakan kita nak mendongak. Bila kita mendongak, dia akan terus mendongak dan dia akan terus terberhenti situ. Dia balance dia amat terbaik lah bagi saya. Dan juga bila kita mendongak ke bawah, menurun ke bawah pun juga dia akan terus tetap di situ, dia tidak akan kembali ke belakang. Jadi kemudian saya gunakan kaki ni tripod jenama Gitzo, dia bersama dengan lens scope. Okey, ini kaki ni kita mesti firm yang kukuh supaya gambar kita tidak bergoyang. Dan yang terakhir sekali saya menggunakan shutter release. Okey, shutter release ini amat penting supaya kita tidak memegang button di sini. Keadaan hutan kita agak berkanopi. Okey. Dan anda lihat hutan kita agak berkanopi dan agak berkeadaan low light ataupun gelap. Jadi itulah pentingnya kita perlu ada shutter release ni supaya kita tidak menyentuh bodi ni. Kadang-kadang shutter speed kita boleh mencapai sehingga kita tengok okey, tengok macam ni. Sehingga 1/25. Tak nampak pula. Okey. 1/25. Jadi memang agak rendah shutter speed kita. Di mana kalau kita menggunakan tangan itu untuk tekan ni, kadang-kadang boleh bergegar. Macam ni. Sebab tu saya suka gunakan shutter release ni untuk mendapatkan kualiti gambar yang lebih sharp ataupun lebih cantik dan jelas. Okey, itu saja untuk permulaan pada hari ini. Nanti kita akan masuk ke hutan untuk mencari burung. Okey. So ini hari salah satu birders kita, Tuan GD jadi sepatah dua kata. Ya, mana tu? Dah berapa lama tak keluar ni? 3 bulan ni tak 3 keluar. bulan tak tubik ni. Orang Terengganu kita ni. 3 bulan tak ada kerja. Memburung je kerja tu. Dan kita pergi ke ni Sifu berdia saya. Okey. Burung apa tengah cari ni? Fluffy back. Fluffy back. Fluffy back tip bubbler. Okey. Agak-agak susah tak nak keluar. Memang susah gila. Dia suka menyorok dalam ni semak, pusing-pusing. Apa ciri-ciri lain burung ni? Ciri apa ni? Ada orang datang tu. Mancing. Okay. Burung ni agak cantik badan dia ada coklat. Brown. Ni kalau dapat shoot ni dark brown. Dark brown. Ni kalau kita dapat shoot ni memang marvelous lah cakap. Dia memang agak susah duduk balik semak. Kalau dia duduk di kawasan open, cantik je kita akan dapat shoot nanti. Ada shoot, ada. Tu. Tapi tak apa nampak sangat. Sikit nyorok. Kita sikit. Ni agak basah banyak pacat. Okey, kena banyak pacat. Jom lepas pakai stokin pacat. Macam ni. Ni stokin pacat. Cari laluan untuk memudahkan perjalanan kita masuk ke dalam hutan. Salah satu perkara yang perlu kita ambil maklum ialah apabila kita masuk hutan ni perlu kelengkapan pakaian lengkap, terutama lengan panjang macam ni. Lengan panjang. Kasut. Isi terogong nampak. Oh, risau. Puak ni jumpa terogong tak boleh. Nak lagi dah. Masuk off road. Oh. Tu. Lagi dekat ke apa? Allah sakti jomel tadi. Sini. Belak pula. Dapat dia lari pula dah. Ni antara kesusahan. Okay. Kadang-kadang nak setting. Lagi. Nak tunggu dia. Belum. Sebelah aja. Dah. Sebelah. Oh, siap barang. Terogong tak dapat, main tinggi. Oh, tu dia. Oh. Sekarang kita bertukar tempat di sebelah atas sikit. Kita jumpa dengan another birders. Mr. Liu. Ni kawan lama Kawan lama yang suka birding. Okey. Mana-mana pergi mesti jumpa dia. Okey. Beliau selalunya bersama isteri. Isteri beliau di sana. Hari tak ada burung ini, tak ada. Oh ada. Cuba tunjuk. Nampak tak? Ini tak boleh. Ni. Ini tak nampak. Okey, saya akan tunjukkan setting
semasa saya mengambil gambar burung dengan menggunakan kamera Sony A7R4 ini. Kebiasaannya bila kita mengambil gambar burung di dalam kawasan yang agak berkanopi dan yang gelap ni, biasanya saya akan menggunakan aperture priority lah, A priority. Kerana apa? Kita mudah untuk setkan nilai F value dia. Dan untuk maklumat, kita nak dapatkan detail burung tu sejelasnya. Dan biasanya F yang kita set kan lebih kurang F 6.3 ataupun ke atas lah, 7 ataupun 8, bergantung pada keadaan kita. Tak boleh ke kalau F4 ke atau lebih yang bawah daripadanya? Boleh, tapi yalah, untuk dapatkan detail, seluruh detail badan burung tu sendiri, kalau kita guna aperture yang luas, maknanya kita ambil macam gambar portrait lah. Antara kelebihan lain kita gunakan aperture ni ialah kita membiarkan kamera set shutter speed dengan automatic. Apa yang saya biasa kontrol ialah nilai aperture dan juga ISO. ISO pula biasanya jangan set terlalu tinggi untuk mengelakkan noise lah. Biasanya kalau kita ambil gambar burung ni, orang akan crop. Bila kita crop, kelihatan noise di belakangnya atau bintik-bintik belakangnya amat jelas lah. Apabila kita set ISO rendah, bermakna shutter speed kita juga akan menjadi rendah. Dan juga pergerakan burung tu kadang-kadang laju. Ini antara cabaran-cabaran bagi fotografer birding ini. Timing semasa kita tekan shutter speed tu dengan pergerakan burung, nak synchronize kan, itulah antara cabaran yang paling tinggi di dalam birding fotografi. Kalau kat tempat open area dengan ada cahaya yang banyak, itu tiada masalah. Cuma kelemahan di tempat cahaya yang terlalu banyak ialah overexpose lah biasanya. Kita tak dapat detail burung tu kerana cahaya yang amat kuat pada badan burung. Okey, sekarang ni kita sedang menunggu burung Warbler. Kalau bahasa Melayu tu apa? Tak tahulah apa benda. Nanti kita semak balik. Okey, Cik JD dah dapat seekor. Mana tadi? Tunjukkan seekor. Memang seekor je dia pun. Tu dia. Tengok sini. Sifu mengajak kami melarikan diri. Hujan lebat. Jadi kami berhenti sementara waktu tengah hari untuk pergi makan mi goreng. Hujan lebat tu. Kita tengah makan ni. Orang tu. Orang bintang Belakang betul lah lidah. Alright. Sekarang kita tengah di warung berhenti berehat waktu sementara makan mi Bandung. Bos pun kena mi Bandung. Tu bagi review sup mi Bandung. Macam Sedap. Melayu. Melayu. Oh jadi kan dah? Dah. Ya, sedap. Ni ada tak lagi tu? Terima kasih. Bunyi sikit. Oh, sedap lah. Pada mana hari ni? Hujan ni. Sedap.